Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincang dalam buku aktiviti sains unit 1 kemahiran saintifik. Jadi cikgu harap semua murid dah bersedia dengan buku aktiviti masing-masing. Jom kita buat sama-sama. Muka surat yang pertama ya, kemahiran saintifik memerhati melalui organ deria. Okey, organ deria di sini mata. Mata kita tahu tugasnya untuk melihat. Kemudian lidah. Lidah untuk merasa. Okey, merasa makanan. Okey, telinga untuk mendengar. Kemudian tangan. Tangan untuk sentuhan. Kemudian hidung. Hidung untuk menghidu atau bau. Okey, jadi kita cuba sesuaikan dengan ikut pemerhatian yang kita nampak. Mata. Mata lebih sesuai dekat mana? Okey, mata lebih sesuai pada bentuk bola. Daripada mata kita boleh tahu. Okey, daripada mata kita boleh tahu bentuk tu bulat, sfera ataupun lonjong macam tu. Okey, lidah. Lidah tadi cikgu kata untuk merasa. Jadi kat sini, okey, kita boleh merasa tembikai yang manis. Okey, telinga pula. Yang mana satu pemerhatiannya? Okey, daripada telinga untuk mendengar, jadi yang sesuainya adalah bunyi whistle. Okey, seterusnya tangan. Ataupun, okey, tapak tangan yang untuk sentuhan. Jadi kat sini kita boleh sentuhan permukaan span. Selalu permukaan span macam mana rasa dia? Dia lembut. Okey, kemudian hidung. Hidung untuk bau. Untuk bau. Jadi kat sini yang saya ialah bau minyak wangi. Senang je kan muka surat 1 ni. Okey, kita pergi ke muka surat yang kedua. Kemahiran memerhati. Okey, nyatakan beberapa deria yang mungkin terlibat untuk memerhatikan objek atau situasi di bawah. Okey, kalau tengok murid ni dia tengah menonton TV. Jadi dia menggunakan organ mata untuk apa derianya? Ya, untuk melihat. Untuk melihat Ingat soalannya ialah beberapa deria. Dia tak tanya organ deria. Okey, dia tanya deria apa? Untuk deria melihat. Okey. Okey, buah nangka. Dari jauh kita dah boleh bau buah nangka. Jadi, untuk bau bau. Boleh menghidu lah. Untuk menghidu. Okey, beberapa deria. Okey, bau. Ni merasa air merasa ataupun sama ada dia rasa manis, pahit atau tawar. Jadi merasa di sini. Beberapa deria rasa menggunakan lidah. Okey, yang ni pula dia tutup telinga. Okey. Sudah tentu dia tak tahan dengar bunyi petir. Jadi deria mendengar. Okey, deria mendengar. Lengkapkan ayat di bawah. Kemahiran proses sains memerhati. Ya, kita masih kemahiran yang pertama, memerhati. Menggunakan deria. Deria apa tadi? Menggunakan deria, bukan organ deria deria melihat. Kita ambil ayat yang tadi. Yang sama macam ke atas tu. Okey. Melihat. Bau. Sentuhan. Merasa. Dan mendengar untuk mengumpulkan maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena. Cikgu nak awak masukkan lengkapkan ayat di bawah daripada ayat ni. Okey, melihat, boleh bau atau menghidu, merasa, mendengar, kita masukkan dalam bawah ni. Cikgu harap awak boleh bacalah cikgu punya tulisan ni. Okey. Okey, seterusnya. Mengelas. Ini kemahiran proses sains yang kedua. Mengelas. Kina dan keluarganya bercuti di kampung. Kina memerhatikan beberapa jenis benda hidup seperti di bawah. Cuba awak perhatikan. Ada pokok rambutan, lembu, ayam, itik, pokok betik, pokok pisang, mangga, pokok cili, kucing, kambing. Daripada sini dia kelaskan dari segi apa? Okey, kat sini muridnya dah pernah buat lah. Satu haiwan, satu tumbuh-tumbuhan. Kedua-duanya adalah benda hidup. Dekat tajuk ni lagi dia dah bantu kita mengelas benda
hidup. Okey. Jadi kat sini kita akan tulis benda hidup. Benda hidup terbagi pada haiwan, satu lagi tumbuh-tumbuhan. Okey, lepas tu kita listkan, senaraikan apa yang kita nampak kat gambar ni kita masukkan. Haiwan yang kat gambar ni lembu, ayam, itik, kambing, kucing. Manakala tumbuh-tumbuhan pula yang kita nampak di sini, pokok rambutan, pokok betik, pokok pisang, pokok mangga, pokok cili. Kita tak boleh ambil gambar yang tiada di sini. Kita kalau untuk buat penjelasan yang ada dalam gambar ni saja. Okey, seterusnya. Mengukur dengan betul. Perhatikan situasi di bawah. Namakan alat dan unit piawai yang digunakan untuk mengukur dengan betul. Okey. Yang ni orang berenang dia alat mengukurnya dia menggunakan jam rendik. Jam rendik awak tulis, masukkan kat sini jam rendik. Unit piawainya ialah saat. Okey, saat. Okey, seterusnya. Ni surat khabar lama, kertas lama. Kalau kita boleh jual balik. Okey, alat pengukurnya kita guna penimbang. Okey, mana penimbang ni yang kat sini? Ni penimbang. Okey, alat pengukur penimbang, unit piawainya ialah kilogram. Tulis kilogram. Okey, seterusnya ni kita tengok je kita dah tahu sebab murid semua mesti ada ni. Okey, apa alat pengukurnya? Namanya pembaris. Unit piawainya ialah kita gunakan sentimeter. Okey, yang betul-betul tepatlah sentimeter. Kita tak mungkin guna meter. Meter terlalu panjang. Okey, kalau awak tengok ni pun inilah pembaris awak murid di sekolah kan. Jadi menggunakan sentimeter. Okey, seterusnya. Mengukur panjang. Yang ini cikgu percaya semua murid ada gunting, pensel, pemadam dan pengorek. Awak sebenarnya boleh ukur sendiri menggunakan pembaris masing-masing. Okey, kalau ada di bilik sains memang kita akan buat aktiviti ni. Okey, ukur panjang objek di bawah menggunakan alat dan unit piawai yang betul. Okey, ni murid ni dapat macam ni, dia rekodkan gunting dia dapat 10 cm, pemadam 4 cm, pengasah pensel 3 cm, pensel 15 cm. Mungkin pensel awak lebih pendek berbanding murid ni. Tak semestinya awak ikut bacaan ataupun ukuran murid ni. Okey. Baik. Kedua, apakah alat yang digunakan untuk mengukur panjang objek di atas? Mengapakah kamu menggunakan alat tersebut? Ada dua soalan. Kat sini ada dua soalan. Apa alat yang sesuai digunakan? Okey, dah tentu jawapannya. Yang pertama jawapannya kita mestilah guna pembaris. Okey, pembaris. Kemudian kenapa guna pembaris? Kenapa tak guna benda lain selain pada pembaris? Sebab pembaris ukurannya tepat dan ikut unit piawai. Okey, tu dia balik pada soalan yang tadi. Dia mengikut unit piawai yang betul. Okey, cikgu ulang. Mengapa kita guna pembaris? Kerana pembaris ukurannya tepat dan mengikut unit piawai. Okey, eja piawai betul-betul. Piawai. P-I-A-W-A-I. Okey, macam mana nak tahu apakah unit piawai tu? Okey, contoh kalau pembaris ada sentimeter, tu unit dia. Cuba tengok pembaris masing-masing. Ada tak ukuran unit sentimeter? Ada tak dalamnya mm, milimeter? Itu ialah unit piawai. Okey, seterusnya. Okey, kita sambung seterusnya. Membuat inference. Perhatikan situasi dalam raja di bawah. Tandakan right pada inference yang betul. Inference, apa maksud membuat inference? Iaitu kesimpulan awal. Okey, contoh. Kita nampak kereta ni. Okey, ni dekat soalan nombor 1. Kereta ni didapati berasap. Apa inference-nya? Kalau awak sebut kereta keluar asap, itu bukan inference, itu pemerhatian. Jadi jawapannya mungkin ataupun sebab enjin kereta panas. Tanda di sebelah atas, enjin kereta panas. Okey, nombor 2. Apa yang kita perhatikan kat sini? Kalau awak nampak. Okey, kita tengok orang tu berjalan dengan tongkat. Ini kita nampak ni dia berjalan dengan tongkat. Jadi, sebab apa dia berjalan dengan tongkat? Sebab orang ni ialah cacat penglihatan.
kelihatan. Okey, tanda macam tu. Okey, yang ketiga. Jam tangan saya tidak bergerak. Apa sebab jam tangan dia tak bergerak? Okey, pemerhatiannya jam tidak bergerak. Sebabnya sebab jam dia kehabisan tenaga ataupun tiada bateri tu. Okey, seterusnya yang keempat. Tengok murid ni dia terbaring aja jadi apa ni? Kenapa dia macam mata dia nak terlelap macam ni? Mungkin dia kurang sihat. Okey, jawapan yang bawah dia, budak ini kurang sihat. Macam tu. Okey, seterusnya membuat inference dan meramal. Mari kita baca sama-sama. Lim dan rakannya menjalankan penyiasatan terhadap pergerakan kereta mainannya di atas kabot menggunakan 2 magnet butang seperti dalam rajah di bawah. Okey, ni sebelum ditolak. Magnet A sebelum ditolak. Maksudnya magnet A ni berada pada kereta. Magnet B pula di bawah kabot. Okey, sebelum ditolak kita tengok macam tak ada bergerak apa-apa kereta ni. Okey, selepas ditolak, okey, arah tolakan magnet B. Bila ditolak je ke sana, ke kiri, arah pergerakan kereta mainan pun ikut sama ke sana. Okey, jadi mari kita cuba jawab soalan ni. Tulis pemerhatian kamu terhadap kereta mainan selepas magnet B ditolak. Dia suruh perhatikan terhadap kereta mainan. Apa jadi pada kereta mainan? Apa yang kita perhatikan? Okey, kereta mainan ni. Okey. Kereta mainan akan bergerak. Itu jawapannya. Bila ditolak tolakan magnet, maka kereta mainan akan bergerak. Okey, boleh bergerak ke hadapan ke ataupun bergerak je cukup. Okey, berikan inference kamu berdasarkan penyiasatan di atas. Okey, tadi kita dah bincang inference tu apa tadi? Kesimpulan awal. Nyatakan kesimpulan awal. Berikan sebab. Kenapa awak kata dia boleh bergerak? Sebabnya apa? Ada apa tadi? Magnet. Kerana magnet ni. Ada daya magnet ni yang menolakkan keretanya ke depan. Okey, jadi jawapannya kita boleh buat sebab daya magnet. Okey. Sebab daya magnet menggerakkan kereta. Ataupun sebab daya magnet boleh menggerakkan kereta. Atas dia kita boleh buat boleh menggerakkan kereta. Daya magnet tu penting Okey, nombor 3. Ramalkan perkara yang akan berlaku kepada kereta mainan jika magnet B diterbalikkan. Jika magnet yang bawah ni terbalik, maksudnya lain kutub. Dah tentulah kereta tidak akan bergerak. Okey. Seterusnya, lengkapkan ayat berikut. Okey, ni selalu kita kadang baju basah ni kita kita buka kipas baju basah akan menjadi apa selepas beberapa jam di bawah pengaliran udara? Jawapannya akan menjadi kering. Okey. Ini inference lah ni beri kesimpulan awal. Nombor 2. Tengok apa kita perhatikan, dia terlupa nak tutup air kat sink. Apa akan berlaku? Air akan bertakung jika air dibiarkan mengalir ke dalam sinki yang tersumbat. Dia akan bertakung ataupun air akan melimpah jika air dibiarkan mengalir ke dalam sinki yang tersumbat. Air akan melimpah keluar. Pada cikgu yang paling tepatnya, dia akan melimpah keluar. Dia dah lepas bertakung, dia akan melimpah keluar. Keluar apa? Keluar sinki lah. Keluar sink. Okey, yang ketiga. Tengok. Dalam 3 perenang ni, yang mana yang akan menang? Dah tentu perenang yang paling hadapan akan menang dalam acara renang. Okey. Nombor 4. Ni dia masukkan kupu-kupu dalam bekas yang tertutup. Langsung tak ada lubang. Jadi apa akan berlaku? Kupu-kupu akan mati tertutup. Okey, jika dibiarkan lama tanpa udara, jawapannya akan mati. Okey. Baik, ini berkomunikasi. Okey, cara berkomunikasi. Okey, cikgu nak buat cuba lukislah macam ni. Itu cikgu dah terangkan juga, komunikasi bukannya interaksi sahaja atau percakapan, tapi dia boleh dalam bentuk jadual, boleh dalam bentuk graf. Okey, jadi ni awak buat macam ni. Cara murid ke sekolah, berjalan kaki, tulis kat bawah ni berjalan kaki, motosikal, okey,
basikal, kereta. Okey, tajuk dia cara murid ke sekolah. Yang ni bilangan murid. Okey, macam mana dapat ni? Dapat nilai macam ni? Kita tengok sini. Berjalan kaki cuma 6 orang murid. Okey, 6 orang murid saja. Jadi, okey kat sini berjalan kaki 6 orang. Sepatutnya di atas sikit Patutnya kalau berjalan kaki 6 orang kat sini. Cara lukis dia. Okey, nanti warnakan. Okey, bonceng motosikal. Cikgu harap kat tulis kat bawah ni lengkap lah membonceng motosikal atau menunggang basikal. Okey, menunggang basikal 8. Kat sini murid tu buat 8. Okey, ni betul. 8. Membonceng motosikal ialah 5. Okey, 5 tu antara... Okey, kat sini kita sebenarnya kena buat betul-betul lah. Ini jaraknya agak jauh. Patutnya awak buat 2. Ni betul ni. 4. Jarakkan sikit. 6. Kita ada pembaris kan? 8. Ni 10 jauh sangat. Patutnya 10 sini. Okey. Jadi, membonceng motosikal 5. Jadi, 5 antara nombor 4 dengan nombor 6. Okey. Jadi, sepatutnya dia bawah sikit. Okey. Sekejap. Dia membonceng motosikal 5. Okey. Betul lah ni. 5 Okey. Menunggang basikal 8, menaiki kereta 11. Okey, 11 maksudnya atas 10. Okey, bolehlah ni. Cuma silapnya kat sini saja. Okey, jadi setiap graf ataupun ni carta palang ni cikgu nak awak buat tajuk dia bilangan murid dan cara murid ke sekolah. Mana nak dapat ni? Ikut dalam jadual. Mana nak dapat ni? Ikut dalam jadual ni. Okey, kat jadual ni ada cara murid ke sekolah, bilangan murid atau orang. Okey, macam ni. Okey, cikgu harap awak boleh buat. Okey, hari ni kita buku aktiviti kita bincang sampai muka surat 9 saja. Nanti kita akan sambung muka surat 10 dan seterusnya. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, kita buat dengan penuh sabar. Okey, bye semua.